Selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fazila. Kami adalah dari kumpulan 4 dan tajuk yang telah dipilih dalam kerja khusus tersebut ialah sejauh manakah rasuah boleh meruntuhkan negara. Kumpulan kami adalah terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Eric Chua Chung Guan, Hu Yu Hua, saya Joanne Pang Wan Shing, Nur Ain Nasuha binti Zambari, dan Nurin Ifa binti Iskandar. Sekarang, saya akan menerangkan pengenalan dalam kerja khusus tersebut. Secara umumnya, rasuah menunjuk kepada tindakan yang memberi atau menerima wang, hadiah ataupun faedah lain untuk mencapai sesuatu tujuan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, rasuah didefinisikan sebagai pemberian untuk menumbuk rusuk, menyogok menuak wang, tumbuk rusuk, sogok suap. Dari segi undang-undang, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah mentarifkan rasuah sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Untuk menghapuskan gejala rasuah dalam masyarakat, negara kita telah mendirikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada tahun 2009. Antara fungsi SPRM termasuk penerimaan dan pertimbangan tentang aduan-aduan yang berkaitan dengan pelakuan rasuah, mengesan dan menyiasat apa-apa kelompok atau individu yang disyaki terlibat dalam gejala rasuah, dan mendidik masyarakat untuk menentang rasuah dalam kehidupan harian. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, kesalahan rasuah boleh dibahagikan kepada 4 jenis. Pertamanya, meminta atau menerima rasuah. Yang kedua, menawar atau memberi suapan. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Dan akhirnya, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Antara jenis organisasi yang boleh terlibat dalam dakwaan rasuah termasuk organisasi yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016. Organisasi yang dirangkumi dalam jenis tersebut termasuk syarikat berhad dan syarikat sendirian berhad. Yang kedua, perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Perniagaan dalam kategori tersebut merujuk kepada perniagaan yang mempunyai minimal 2 orang pemilik dan maksimal 20 orang pemilik. Yang ketiga, perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012. Dan yang keempat, perniagaan perkongsian luar negara yang berniaga di Malaysia. Kajian tersebut telah memberi tumpuan kepada 3 objektif kajian utama, iaitu mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan seseorang itu terlibat dalam gejala rasuah. Yang kedua, mengkaji usaha-usaha atau langkah-langkah dalam pencegahan rasuah. Dan yang ketiga, membincangkan kesan rasuah yang boleh menyumbangkan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Terima kasih Joanne. Pada bahagian ini, saya Nur Ifa akan menerangkan tentang kajian literatur di mana kajian literatur merupakan kajian lepas yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji dan orang-orang tertentu. Pada kajian ini, kami telah menetapkan 3 objektif. Bagi objektif yang pertama, iaitu punca-punca rasuah, berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Malaya (UM), asal utama dapatan mendapati punca berlakunya rasuah adalah disebabkan sistem kleptokrasi. Kleptokrasi merujuk kepada sebuah pemerintah yang dipimpin oleh ahli-ahli yang korup yang menggunakan kuasa untuk mempergunakan rakyat dan sumber mereka agar dapat menambahkan kekayaan dan tampuk kekuasaan mereka sendiri. Selain itu, menurut Kuas 1965, punca utama berlakunya rasuah adalah disebabkan gaji terutamanya penjawat awam yang mempunyai gaji yang rendah. Hal ini kerana mereka beranggapan gaji yang rendah tidak dapat menyara hidup mereka. Seterusnya adalah kajian literatur berkaitan objektif yang kedua, iaitu usaha-usaha mencegah rasuah. Usaha pertama ialah meningkatkan kesedaran tentang Akta Pencegahan Rasuah. Usaha ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran tentang tindakan dan hukuman yang akan diberikan kepada individu yang terlibat. Hukuman yang diberikan adalah penjara kurang 20 tahun dan didenda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut nilai suapan. Seterusnya adalah berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Malaya, laporan mendapati 95% responden bersetuju bahawa agama adalah usaha yang berkait rapat dalam mencegah rasuah. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud jelaslah bahawa pegangan agama dalam diri seseorang perlulah kuat dan kukuh kerana kepribadian dan keimanan yang tinggi adalah benteng paling ampuh untuk membanteras rasuah. Seterusnya adalah kajian literatur berkaitan kesan rasuah dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Fahim Al-Marhubi 2000, kelemahan dalam makroekonomi seperti kekurangan pelaburan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lembab. Ini dapat dilihat melalui penyelidikan beliau yang meliputi 41 buah negara yang menunjukkan kadar rasuah yang tinggi dan menyebabkan kadar inflasi yang tinggi. Selain itu, menurut kajian yang dibuat oleh Karunati 2010, amalan rasuah dalam sesebuah negara membawa kesan yang mengancam pertumbuhan ekonomi negara.
Malaysia masih dalam peringkat membangun dengan daya upaya untuk menuju arah ke sebuah negara maju. Sebarang kegiatan rasuah yang diwujudkan sama ada dalam pentadbiran sektor awam ataupun dalam sektor swasta juga, ia hanya akan mengungkap pertumbuhan ekonomi serta kewujudan pembaziran dana awam. Sekian sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya, Eric. Terima kasih kepada penyampai saudara Ifa dan salam sejahtera dan salam hormat kepada Dr. Fazila dan kawan yang dikasihi sekalian. Nama saya Eric Chua, saya akan membentangkan bagi bahagian metodologi kajian ini. Berdasarkan metodologi kajian tersebut, pengkaji telah menggunakan kaedah secara perpustakaan sahaja. Seperti apa yang ditunjukkan dalam slide ini, artinya kaedah secara perpustakaan adalah berdasarkan rujukan daripada artikel, buku rujukan, kajian lepas, surat khabar, dan jurnal. Oleh itu, pengkaji akan sepenuhnya mengaplikasikan data sekunder iaitu kaedah secara perpustakaan sebagai sumber utama untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk rasuah dalam kajian ini. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang data sekunder yang digunakan dalam kajian ini. Untuk artikel yang merupakan karangan atau karya tertulis yang memiliki panjang dengan tujuannya menyampaikan gagasan dan fakta dengan maksud meyakinkan, mendidik, atau menghibur kepada pembaca. Antara jenis artikel yang telah pengkaji gunakan dalam kajian ini adalah dalam konteks naratif, deskripsi, dan eksposisi tentang rasuah. Dengan menggunakan artikel, pengkaji dapat memperolehi penjelasan yang wajar dan benar serta ilmu pendekatan yang bernilai dalam menggunakan kajian ini. Untuk buku rujukan, sumber rujukan adalah sangat penting untuk mengimbang maklumat bagi melengkapkan penulisan kajian. Merujuk kepada tajuk kajian, penyelidikan ini sangat penting untuk memerlukan pelbagai bahan rujukan seperti isu-isu integriti dan jenayah rasuah di Malaysia, larangan rasuah serta pendidikan pencegahan rasuah bagi mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan buku rujukan, pengkaji mampu memperoleh ilmu pengetahuan dalam usaha gigih penulis dalam mencipta sebuah buku yang bermakna. Untuk kajian lepas adalah usaha yang dilakukan oleh suatu institusi ataupun individu untuk mengkaji suatu isu berdasarkan data yang dikumpulkan dalam suatu tempoh masa. Merujuk kepada tajuk kajian mengenai rasuah di Malaysia, kajian yang bertajuk Kajian Persepsi Mahasiswa telah dipilih untuk dikaji. Kajian tersebut adalah dihasilkan oleh Datuk Dr. Anis Yusa Yusof dan Jarina Muhammad Amin yang berasal dari Institut Integriti Malaysia. Seterusnya, saya Nur Aina Suha binti Zamri, matrik nombor B0620100100 akan membentangkan tentang hasil kajian dan pembincangan daripada kumpulan kami. Berdasarkan objektif suatu kumpulan kami iaitu mengenapasi punca-punca seseorang itu terlibat dalam gejala rasuah ialah kurang didikan agama dan moral dalam diri individu tersebut. Didikan agama dan moral merupakan garis panduan atau tunggal untuk setiap individu. Oleh itu, individu yang menerima atau memberi rasuah boleh dianggap sebagai kapal yang berlayar tanpa nahoda kerana mereka tiada pegangan hidup yang kuat sehingga mereka boleh mengikut arah angin yang membawa mereka kepada perbuatan yang tidak bermoral. Seterusnya, sistem pentadbiran yang kurang terus juga menyebabkan punca gejala rasuah berlaku. Hal ini dapat dilihat daripada aspek pemberian tender ataupun kontrak pembangunan yang bakal dijalankan kepada para kontraktor. Oleh itu, para kontraktor akan berebut untuk mendapatkan kontrak pembangunan tersebut walaupun akan menggunakan cara yang tidak sepatutnya seperti memberi rasuah. Dapat dinafikan bahawa kes rasuah dalam golongan penjawat awam adalah lebih tinggi daripada pekerja di dalam sektor swasta. Hal ini dipengaruhi dengan nilai gaji dalam kalangan penjawat awam yang lebih sedikit berbanding dengan pekerja sektor swasta. Perkara ini boleh dianggap sebagai perkara yang serius kerana manusia sanggup melaksanakan apa sahaja demi mendapatkan wang, apatah lagi dengan kos sara hidup di negara kita yang semakin tinggi. Oleh itu, mereka bijak mengambil peluang untuk menerima rasuah supaya dapat mendapatkan wang untuk memenuhi keperluan dan keinginan hidup mereka. Sifat kepribadian individu juga mempengaruhi untuk melaksanakan tindakan sedemikian. Hal ini kerana individu mungkin merasa apa yang mereka miliki sekarang tidak mencukupi ataupun mereka mempunyai sifat yang tidak bersyukur. Perkara ini boleh dikaitkan dengan sikap tamak dan suka menunjuk-nunjuk dalam diri sesetengah individu untuk memenuhi kehendak yang mereka tahu mereka sukar untuk penuhi. Sebagai contoh, mereka mempunyai kehendak untuk membeli pakaian yang mencecah harga ribuan ringgit. Oleh itu, mereka tidak mahu berfikir panjang dan menggunakan jalan singkat dengan menerima rasuah. Hal ini kerana kebanyakan kes rasuah melibatkan kos yang tinggi sehingga mencapai puluhan ribu ringgit yang mampu membantu mereka untuk mencapai taraf hidup yang mereka ingini. Seterusnya, saya akan menguraikan usaha-usaha dalam pencegahan rasuah dalam perbincangan dan hasil kajian kumpulan kami. Terdapat berbagai isu-isu rasuah yang telah berlaku di negara Malaysia telah mengakibatkan masyarakat risau tentang kejadian negatif ini kerana boleh meruntuhkan imej negara. Pengkaji dan ahli kumpulan telah menyeraikan beberapa usaha atau langkah yang telah dikenepasti dapat membantu dalam pencegahan kes-kes rasuah dalam negara Malaysia. Usaha-usaha atau langkah-langkah dalam pencegahan rasuah yang pertama ialah mengadakan kempen kesedaran. Kempen ini penting dalam komuniti dengan melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan keburukan jenayah rasuah bagi memerangi perbuatan negatif ini. Selain itu, ialah menguatkuasakan undang-undang juga merupakan salah satu usaha atau langkah dalam pencegahan rasuah.
Pesalah-pesalah yang terlibat dalam kejadian rasuah ini perlu dikenakan hukuman yang berat dan dipenjarakan dalam tempoh masa yang panjang agar mereka dihindari daripada melakukan kes-kes rasuah yang mengambil jalan mudah dengan menerima suapan. Di samping itu, usaha-usaha atau langkah yang boleh mencegah kegiatan rasuah ialah menitik beratkan bidang pendidikan. Pendedahan awal tentang kejara rasuah perlu diterapkan dalam beberapa sukatan pelajaran seperti pendidikan moral, pendidikan civic dan kewarganegaraan, pendidikan Islam dan sebagainya. So, para pelajar ini dapatlah dididik supaya mereka bersikap berintegriti terhadap setiap pekerjaan yang dimiliki agar tidak mencari jalan mudah untuk merasuah jawatan kuasa bawahan. Seterusnya, objektif ketiga ialah kesan-kesan rasuah yang boleh dikenal pasti akan menumbangkan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Melemahkan sistem pemerintahan negara juga merupakan salah satu kesan yang boleh menumbangkan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Rasuah ini boleh mengakibatkan pentadbiran serta demokrasi negara terjejas. Kesan rasuah kedua ialah menjejaskan keyakinan pelabur asing. Kemerosotan ekonomi negara mendadak, jika berlakunya rasuah dalam politik negara boleh menyebabkan pelabur-pelabur daripada negara luar akan menukar arah kegiatan pelaburan mereka kepada negara yang lebih aman serta maju. So, pelabur-pelabur asing akan menganggap pentadbiran negara tersebut tidak dikuasai dengan bersih dan sistematik daripada wujudnya amalan rasuah. Impaknya akan menjejaskan ekonomi negara dan kewujudan peluang pekerjaan kepada daya tempatan akan merosot disebabkan banyak pelabur asing tidak menggelarkan dana mereka untuk menyumbang kepada pembangunan sektor-sektor pekerjaan yang kritikal dalam negara kita seperti industri perkhidmatan. Kesan yang ketiga ialah peningkatan kes dalam aspek jenayah. Tidak dapat disangka bahawa kegiatan rasuah semakin berluasa di Malaysia kerana hukuman bagi pesalah rasuah sangat ringan berbanding dengan individual yang melakukan jenayah ringan seperti mencuri tabung wang masjid. Hal ini dapat dikaitkan dengan wang dan kekuasaan kerana kebanyakan penerima rasuah terdiri daripada golongan yang kaya, iaitu mampu untuk membayar denda supaya dapat melarikan dirinya daripada menerima hukuman yang berat serta mampu untuk melantik khidmat guaman yang terbaik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kumpulan kami telah berjaya mencapai ketiga-tiga objektif yang telah ditetapkan dalam kerja khusus tersebut melalui metodologi kajian seperti aplikasi data sekunder, artikel, buku rujukan, kajian surat khabar, dan jurnal. Melalui kajian yang telah dijalankan, kumpulan kami berjaya merumuskan beberapa punca yang menyebabkan seseorang itu terlibat dalam gejala rasuah. Antaranya ialah kekurangan pendidikan agama dan moral dalam diri seseorang yang telah mempengaruhi individu tersebut untuk membuat kesalahan. Punca kedua ialah kekurangan ketulusan dalam sistem pentadbiran negara. Seterusnya, sikap dan budaya manusia yang gemar memberikan hadiah dalam bentuk wang atau barangan lain juga telah menjadi punca yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam gejala rasuah. Akhirnya, sifat kepribadian seseorang seperti sikap tamak dan tidak bersyukur juga menyebabkan seseorang itu terlibat dalam gejala rasuah. Kumpulan kami turut mengkaji usaha-usaha yang boleh dijalankan untuk mencegahkan kes rasuah dalam masyarakat. Usaha yang pertama ialah pihak yang bertanggungjawab seperti SPRM dan NGO perlu aktif mengadakan kempen kesedaran berkaitan dengan gejala rasuah. Tambahan pula, negara kita perlu menitik beratkan pendedahan awal terhadap isu rasuah dalam bidang pendidikan. Para pelajar sepatutnya menerima sukatan pelajaran seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam untuk memupuk konsep murni dan tahap integriti yang tinggi pada diri sendiri. Kumpulan kami juga telah mengambil perhatian dalam kesan negatif yang dibawa oleh gejala rasuah terhadap ekonomi negara. Antara kesannya ialah sistem pemerintahan negara telah dilemahkan kerana apabila penjawat awam terlibat dalam isu rasuah dan melakukan kesalahan secara besar-besaran, imej dan accountability negara turut dijejaskan dan pentadbiran negara akan menjadi kucing kecil. Akhirnya, gejala rasuah juga akan menyebabkan peningkatan kes jenayah dalam masyarakat kita. Secara kesimpulan, kegiatan rasuah akan memberi banyak kesan negatif kepada negara dan menjejaskan pertumbuhan negara secara keseluruhan. Usaha-usaha untuk mencegah kes rasuah dalam masyarakat bukan sahaja merupakan tanggungjawab kerajaan, maka semua pihak termasuk tokoh agama, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat turut memainkan peranan yang penting dalam pencegahan rasuah. Oleh itu, semua pihak perlu bersama-sama memikul tanggungjawab tersebut untuk menghapuskan kegiatan rasuah supaya negara kita terus menuju ke arah kemajuan dan keamanan. Selain daripada usaha-usaha yang telah dijelaskan dalam laporan, terdapat juga cadangan lain yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti pencegahan rasuah. Pertamanya, pihak kerajaan perlu memberi perlindungan yang sewajarnya kepada pemberi maklumat tentang kegiatan rasuah. Walaupun negara kita mempunyai Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 yang khasnya didirikan untuk melindungi pemberi maklumat, tetapi akta tersebut tidak dikuatkuasakan lagi dan perlindungan adalah tidak mencukupi. Oleh itu, pihak berkuasa sepatutnya menguatkuasakan akta tersebut dan memberi perlindungan yang baik kepada pemberi maklumat. Dengan ini, masyarakat akan memberanikan diri untuk melaporkan kegiatan rasuah yang didapati kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya.
Selain itu, pihak media sebagai pengantara bagi pihak berkuasa dan masyarakat juga berperanan penting dalam usaha pencegahan rasuah. Sebagai contoh, pihak media boleh menyampaikan maklumat atau berita berkaitan dengan kegiatan rasuah dalam berbagai bentuk di radio, televisyen, dan media cetak. Dengan ini, pihak media boleh memberi pendedahan yang lebih dalam kepada rakyat dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap gejala rasuah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami yang bertajuk Sejauh Manakah Rasuah Boleh Meruntuhkan Negara. Sekian, terima kasih.